Okay, so previously kita base dekat sebuah apartment ni dekat Gombak, ada 2 bilik. So kita gunakan ruang tamu tu sebagai office. So basically kita dah home base hampir 2 tahun. 2 tahun. Kat situlah kita punya office, kat situlah segala barang teknikal, editing pun buat kat situ, segala melibatkan finance office semua kat situ. Masa tu kita ada sebiji iMac dan Satu juga MacBook. sebiji MacBook. Orang kamera pun apa jadi time tu? Sebiji kamera, 2-3 biji lens lah masa tu. Time tu ada sofa bed dekat living area. So kalau macam nak tidur kat situ juga. Sampailah satu tahap di mana ada klien nak datang, Nak preview lah. Basically macam mostly klien nak datang sebab nak preview lah kerja semua nak kan. tengok edit. So diorang assume yang kita ni ada proper office tau. Sebenarnya kita tak ada. Dan kita orang terpaksa macam kalau setiap kali klien nak jumpa, pergi kafe ke, restoran ke, macam tu. Dan start daripada tu kita survey office, kita try cari few Yang within our budget. sebab masa tu kita tak adalah komitmen tinggi sangat. Cuma time tu mungkin rezeki sebab saya mengandung. And then Syarif pun nak keluar tahun tu juga. Jadi kita kena financial planning. Yes, financial finance-wise planning. memang kena plan betul-betul at that time. So Ricky akhirnya Alhamdulillah kami jumpa tempat yang sesuai dekat dengan Sri Damansara, MV Damansara, which is macam rumah pun tak jauh dengan office, dalam 10 minit je. Senang lah kukuk mana tahu barang tertinggal ke apa, senang boleh patah balik tu. So ini adalah 7 tips untuk korang yang baru nak buka studio, Ataupun mencari tempat yang sesuai untuk studio korang. nak tahu kriteria apa yang nak kena ada, apa benda yang nak kena sediakan, ataupun apa antara elemen-elemen penting yang korang kena. Prepare. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk stay Jom kita run the video. Video ke intro? intro lah bodoh. Tips yang pertama, lokasi. Kalau boleh cari lokasi ataupun Ricky tempat yang sesuai untuk korang punya office. Macam kami kebetulan rezeki 10 minit je dekat dengan rumah. Kan senang. Dan kalau boleh carilah lokasi yang senang akses ataupun yang dekat dengan kedai makan ke, kedai runcit ke. Yang penting parking ke senang nak cari kan. Yang penting korang kena cari lokasi yang sesuai untuk korang punya office, okey? And cari tempat yang orang kata dekat dengan orang ramai. Jangan cari tempat yang jauh pula terpencil. Office yang kira mudah, senang nak cari dan juga selamat. Tips nombor 2, tengok pada bajet. Sebabnya korang kena tengok title pada tempat yang korang pilih tu, sama ada dia residential ataupun commercial. Sebabnya ada perbezaan dari segi cost, dari segi charges, especially when it comes to electricity, bil air, internet. Semuanya berbeza kalau melibatkan two different status ni, commercial ataupun residential. Obviously commercial lagi costly, sesuai untuk big business yang dah lama berbisnes ataupun memang dah plan nak buka office yang besar. So commercial is a bit high compared to residential. So tengok pada bajet korang. Kalau korang mampu untuk go for commercial status, then go ahead. Tips yang ketiga, ruang office korang. Kiranya korang kena carilah yang macam ada divider ke ataupun partition kan. Korang kena manage sendiri. Buat partition dengan divider. Contoh macam kami, office kita orang buat macam satu ruang besar ni memang sesuai untuk editor. So macam boleh buat untuk 4 orang. Depan sikit, ruang tamu ni boleh buat macam meeting dengan klien. Satu bilik lagi kita orang buat macam bilik teknikal. So boleh shoot, boleh buat editing dalam tu. Satu bilik lagi untuk macam kira private, macam nak boleh lepak-lepak ke, rehat ke. So korang kena pandai manage korang punya ruang office sendiri. So tips number 4, make sure your workspace, your studio ada source of available light. Sebab apa? Aku personally aku tak suka bekerja dalam keadaan tempat yang tak ada tingkap, tempat yang tak ada cahaya masuk. Sebab apa? Sebab aku rasa macam lemas. Dia macam stuck, macam dalam satu kotak. Kau tak dapat nak tengok dunia luar macam mana. As
for us, kita orang gunakan this blind from IKEA. Memang totally nak go for totally dark boleh, nak go for totally bright pun boleh. It's just a matter of turunkan the blind if you want to go for dark, if you want the studio to fill up with available light. So one of the major thing dalam pemilihan studio yang kita orang buat adalah untuk mencari studio yang ada available light. So in this case, kita orang prefer this corner unit. Memang kalau ikutkan by right, any corner unit memang akan dapat extra lights. Kau ada extra windows from the side. So that's what happened to us. This unit is actually corner unit so that kita ada more lights coming from outside. Dan aku boleh simply like guna anytime aku nak. It's just a matter of tarik, angkat blind and straight away. Bila ada available light ni, especially kita ni sebagai filmmaker, kadang-kadang kita nak buat video like impromptu, tak sempat nak set up light, big setup, kena pasang light, kena buka light stand, kena cari power supply. So agak leceh. So bila ada available light dekat studio korang, senang untuk korang impromptu punya shoot, buat video straight away. Simple, tak perlu nak heavy setup bagai, terus run and gun. Tips yang kelima, cari benda yang korang boleh relaxkan korang. Contoh mungkin tanam pokok ke, ataupun cari pokok hiasan ke, nak buat korang rasa relax dan tenang. Bagi contoh dalam office kita orang ni, kita orang memang displaykan every shelf, kita orang tanam pokok duit-duit. So senang nak hidup. Macam kita orang kan tak ada. Jadi bila ada letak air, pokok duit tu hidup lah dia. Macam tu kan. Mungkin setiap corner ke, setiap ruang korang boleh letak corner pokok yang cantik-cantik ke. At least benda tu boleh buat rasa korang tenang, release stress. Tips number 6, organizing and labeling. Fotografer, videographer macam aku ni, kita akan deal dengan macam-macam jenis kabel, macam-macam jenis bateri, macam-macam jenis adapter. It's important for you guys untuk label setiap barang yang korang ada. Macam aku personally, aku prefer untuk label barang-barang aku by colour. So aku tahu kalau merah ni kabel dia untuk HDMI untuk TV, untuk kamera. Dan untuk barang-barang audio, aku prefer untuk label menggunakan color kuning. So that daripada jauh aku dah tahu dah, kalau kabel tu ada stripe kuning, ada label kuning, ada marker kuning, bermakna kabel itu adalah untuk audio. And then ada juga kabel-kabel lain, kita ada warna hijau, probably untuk kegunaan komputer, kegunaan untuk hard disk. Organizing and labeling sangat penting. Dan aku sangat tekankan benda tu sebabnya aku tahu kita semua ni ada masalah di mana bila kita nak guna barang tu, mesti tak jumpa. Padahal masa kita tak ada guna, tak nak guna pun benda tu, tiba-tiba ada je. So paling penting letak balik barang kat tempat asal. Itu paling penting. Sebabnya from there baru kau tahu barang kau kat mana, ada ke tak. So kalau nak cerita dari sudut organizing, dia terlampau wide sampai tahap aku terpaksa fikirkan macam mana cara yang terbaik untuk charging and extension station. Sebab apa, kat sini lah antara part yang paling crucial. Sebabnya aku percaya semua orang ada habit pasang plug and then main tarik je extension. And then from that extension ada satu lagi extension, and then memang totally mess. So aku nak mengelakkan benda tu berlaku. So aku purchase this extension from Orico. Memang trusted brand. Aku dah pakai macam-macam barang from Orico. And this plug, menariknya adalah dia ada 6 USB dekat bawah, and then kita ada 4 socket dekat atas, which aku boleh guna for my battery charging, definitely. And then for charging battery station pula, aku ada this charging area, ada 4 slot, di mana aku boleh straight away slot battery for Sony NPF, battery for Lumix GH5. It's just a matter of tukar dia punya plates tu je, ikut depends pada size battery korang. Aku ada beberapa shelf juga untuk aku letak battery, untuk aku letak lens, untuk aku letak beberapa barang-barang penting yang senang untuk aku like grab sahaja and straight away go to my shoot. In terms of storage, aku sebenarnya agak berminat dengan kerja-kerja tukang. So kat sini aku ada standby nail, and then ada labeling, ada cable tie, ada tempat untuk screwdriver, macam-macam box of container yang aku percaya aku akan guna in future. Dan
untuk letak barang-barang audio, barang-barang simple-simple kecil ni yang kita senang terlepas pandang. So that's why aku come up with this so-called almari multifunction ni. Ini adalah sebenarnya almari biasa yang korang boleh dapat dekat mana-mana kedai, sebab dia memang almari yang biasa. It's just a simple cupboard yang orang biasa letak kotak-kotak apa semua. So aku jadikan almari ni sebagai aku punya workstation di sini, di mana segala kerja melibatkan technical prep. Kat bahagian atas aku ada kotak-kotak yang aku sayang. The reason why aku simpan kotak-kotak ni adalah senang di kemudian hari kalau aku nak jual balik barang. Dan aku jenis yang agak menjaga barang sikit. So mana barang-barang yang masih lagi dalam keadaan yang elok, aku akan jual balik together with the box. So itu adalah antara plan utamanya. Kat bahagian bawah kita ada beberapa storage untuk art department. Kat sini ada beberapa simple props lah. Kalau nak frame, maybe nak some glass ataupun bunga, banyak bunga plastik kat situ. So segala yang melibatkan props, art department, decoration, semua dekat bahagian bawah. Tips yang terakhir, tips nombor 7, decoration. Ni part paling best decoration ni, saya suka ni. Sebab apa? Kita nak hias kita punya office kan. Dan paling penting korang kena ingat bajet korang dulu. Utamakan bajet korang. Ikut kemampuan, jangan overspend. Nanti susah pula kan. And decoration pun kalau boleh ikutlah tema. Kalau korang ada tema apa-apa ke, color ke, korang kena suit dengan korang punya bajet. And korang selesa dengan decoration korang boleh buat je. Antara decoration yang korang boleh pertimbangkan, contoh macam meja dengan kerusi untuk staff. Kalau untuk klien mungkin monitor, TV, untuk korang preview, sofa bagi dia orang selesa sikit. And untuk macam minum petang ke apa, korang boleh spend dekat coffee machine. At least korang punya staff boleh minum petang. So korang kena plan decoration yang korang beli supaya korang boleh gunakannya untuk shoot ataupun untuk decoration sekali. So yang paling penting korang kena ingat korang punya decoration ni buat korang rasa selesa and tak lebih bajet. So itulah dia antara 7 tips yang harap-harapnya berguna kepada mereka yang mungkin tengah dalam plan nak cari studio, nak buka studio, nak buka office. Harapnya 7 tips ni membantu diorang lah. Ya, betul. Membantu sebanyak mana pada mereka yang baru tengah plan. sedang dilema, orang kata macam mana nak cari tempat ke. Jangan risau. Yes. Ataupun tengah cari macam budget tight tapi kat mana nak buat apa jadi inilah dia 7 tips yang mana tahu boleh membantu korang. Harap membantu korang untuk buat decision untuk studio pertama korang. Yes. Dan mana tahu kalau ada lagi sebarang cadangan ataupun tambahan idea yang kami pun tak tahu sendiri, bolehlah komen dan beri cadangan kat bawah ni. Okey? So jangan lupa like, komen dan subscribe di Syahidayah channel for more videos yang agak informatif macam ni. See you guys in the next one. Bye. Adios. Nyong. Saya banyak blog awak. Okay. Tak, saya okey je.